Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk di dalam bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita patah baliklah ke dalam ke bab 1. Okey, hari ini kita akan masuk di dalam standard kandungan 1.1, fungsi dan persamaan kuadratik. Okey, cikgu nak awak buka buku teks muka surat 1. Okey, jadi awak akan tengok di sini, okey, ada maslahat bab. Okey, so di sini dia kata fungsi dan persamaan kuadratik banyak digunakan dalam bidang sains, perniagaan, sukan dan sebagainya. Di mana dalam arena sukan, fungsi kuadratik menjadi penting dalam acara sukan seperti lontar peluru, lempar cakra, merenjam lembing dan sebagainya. Okay, dan dalam seni bina pula kita sering melihat binaan melengkung berbentuk parabola. Okay, nanti awak akan jumpa bentuk parabola ni yang sebenarnya amat berkait rapat dengan penguasaan konsep kuadratik. Okay, jadi apa yang awak belajar hari ni, apa yang awak akan belajar dalam bab ni banyak digunakan di dalam kehidupan yang sebenar. Okey, kita akan masuk di dalam standard pembelajaran 1.1.1 iaitu mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, jadi dekat dalam ni awak akan tengoklah persamaan kuadratik, ungkapan kuadratik ni macam mana ciri-ciri dia. Kalau kita tengok, kita boleh kata okey, yang ni kuadratik, yang ni bukan. Okey. Okey, ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertingginya bagi pemboleh ubahnya ialah 2. Okey, maksud dia pemboleh ubah ni adalah yang huruf tu. Okey, huruf contoh dia macam ni. Okey, cikgu tuliskan pada kamu terlebih dahulu. Okey, contoh dia, cikgu bagi contoh persamaan ungkapan kuadratik 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 5. Okey, ini kita panggil ungkapan kuadratik. Okey, kenapa kita kata dia kuadratik? Sebab pemboleh ubah dia, kuasa tertinggi dia adalah 2. Okey, pemboleh ubah ni yang huruf ni, x ni. Okey, kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah adalah 2. Dia tak boleh lebih daripada 2. Kalau ungkapan tu dia jadi 2x kuasa 3 ataupun kuasa 4 ataupun lebih daripada itu, kita tak panggil kuadratik. Okey, kuadratik kuasa tertinggi dia ialah 2. Okey. So bentuk kuadratik adalah seperti ini. Okey, bentuk kuadratik seperti ini. Ada di dalam buku teks kamu muka surat 3. Okey, di mana dia ada kuasa 2 di depan, pemboleh ubah dan kuasa 2 di depan. Okey, kemudian dia ada pemboleh ubah yang berkuasa 1 di tengah dan di belakang ini adalah pemalar. Okey, A, B dan C kita panggil pemalar, iaitu A, B dan C ni kita selalu tulis angka. Okey, angka macam atas ni. Macam atas ni. Okey, jadi kita boleh kata kat sini 3 ni adalah A, 4 ni adalah B dan 5 adalah C. Di mana A ni adalah pemalar bagi kuasa 2. B adalah pemalar yang pemboleh ubahnya kuasa 1 dan C adalah pemalar yang tidak ada pemboleh ubah. Okey, jadi ni bentuk dia. A X kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, dan kita selalu tulis persamaan ungkapan kuadratik ni selalunya dengan kuasa yang tertinggi di depan dan kuasa yang terendah di belakang. Jadi kita ikut turutanlah, kuasa 2 depan, kuasa 1 tengah dan nombor bulat di belakang. Okey. So tengok di sebelah kanan ni. Okey, di dalam buku teks kamu pun ada. Okey, cikgu ubahkan ni dulu. Okey, mengapakah nilai A tak sama dengan kosong bagi suatu ungkapan kuadratik? Okey, ungkapan kuadratik tidak boleh nilai A-nya sama dengan kosong. So tengok kat sini, A, B dan C ialah pemalar. A tidak boleh sama dengan kosong dan X ialah pemboleh ubah. Okey, kenapa? Kenapa A tak boleh kosong? Kalau kita gantikan A dengan kosong. Okey, contoh di sini cikgu letakkan, di sini bukan 3, cikgu letakkan kosong.
Okey. Okey, kosong. Jadi apa akan jadi? Kosong darab X kuasa 2, maka di depan ni akan terhapus dan hanya akan tinggal 2 di belakang ni. Okey, jadi tidak ada kuasa 2. Jadi terus dia tak jadi kuadratik. Dia akan jadi linear. Sebab tu A tidak boleh kosong. Sebab bila A kosong, dia akan menghapuskan kuasa 2 di depan. Okey, Okey, dan ada tips di bawah tu, dia kata selain X, huruf lain juga boleh digunakan sebagai pemboleh ubah. Contoh dia, cikgu tulis kuadratik ni dengan 3Y kuasa 2 tambah 4Y tambah 2. Juga boleh. Okey, pemboleh ubah ni boleh jadi mana-mana huruf. Okey. Okey, so cikgu minta kamu tengok di bawah masih di dalam muka surat 3. Okey, contoh 1, kita nak kenal pasti sama ada ungkapan yang diberikan ini adalah ungkapan kuadratik ataupun tidak. Okey, ingat tadi ciri-ciri dah. Yang pertama, dia punya pemboleh ubah mestilah berkuasa 2 dan ke bawah. Okey, kuasa tertinggi dia adalah kuasa 2. Okey, yang kedua, A dia tidak boleh kosong. Okey, dan dia ada yang ketiga. Okey, dia cuma ada satu pemboleh ubah sahaja. Okey, dia tidak boleh ada dua pemboleh ubah. Okey, sekejap lagi kita tengok nah. Okey, yang pertama, A. 2x kuasa 2 tambah 5. Kita cek pemboleh ubah yang paling tinggi kuasa 2. Okey, ada tak kuasa 3 dan seterusnya? Tak ada. Okey, cek betul. Okey, A dia tidak sama dengan kosong. Okey, betul. Dan hanya ada satu jenis pemboleh ubah saja. Satu jenis pemboleh ubah ni maksudnya dia ada satu jenis huruf saja. So, di sini dia ada X saja. Dia tak ada huruf lain. Jadi, betul. Okey, kita tengok B. X kuasa 3 tolak 6. Okey, kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah mestilah 2. So, tengok kat sini. Oh, 3. Jadi, terus salah. Okey. So, yang ni kita boleh, yang ni tidak ada justifikasi. Tapi yang ni kena bagi justifikasi sebab dia minta. Okey, jadi justifikasi kita kenapa dia bukan kuadratik kerana kuasa tertinggi pemboleh ubah X ialah 3. Okey, kita tengok yang C. Okey, C kita tengok kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah ialah 2. Okey, cek betul. Okey, yang kedua A tak sama dengan kosong. Okey, cek betul. Tetapi dia tak lepas yang ketiga, iaitu cuma perlu ada satu pemboleh ubah sahaja. Tapi kat sini dia ada 2, X dan juga Y. Okey, jadi dia bukan kuadratik. Okey, dia punya justifikasi adalah kerana terdapat 2 pemboleh ubah. Okey, soalan D. Okey, soalan D kita cek. Kuasa tertinggi 2, betul. M, A tak sama kosong, betul. Dan ada satu pemboleh ubah sahaja, iaitu ada M sahaja, betul. Okey, jadi ini adalah ungkapan kuadratik. Okey, E, kalau kita tengok di sini, kuasa tertinggi dia adalah 2. Okey, tapi kalau kita tengok kat sini, nampak macam kuasa 2 kan? Tapi sebenarnya bila dia per, okey, dia sebenarnya menyamai 3x kuasa negatif 2. Okey, kuadratik tak boleh ada kuasa macam ni. Okey, jadi syarat pertama dia tak lepas. Okey, salah kerana terdapat kuasa 2 bukan positif. Okey, kuasa 2 dan negatif. Tak boleh juga. Okey, dan yang terakhir, okey, kuasa tertinggi 2. Pun tengok kat sini, pasal EPO ni, dia ada pecahan. Jadi, salah juga. Dia kena kuasa 2. Okey, kerana terdapat
kuasa bukan nombor bulat. Okey, bukan nombor bulat ni maksudnya dia bukan nombor yang biasa. Okey, nombor bulat ni dia bukan pecahan, dia bukan perpuluhan. Okey, jadi bila pecahan salah. Okey, so cikgu harap jelas kuadratik ni pemboleh ubah dia kuasa tertinggi dia adalah 2 dan kena ada satu pemboleh ubah sahaja. Okey, dan kuasa dia ni tak boleh jadi negatif, tak boleh jadi pecahan. Okey, so kita tengok tips di sebelah kanan. Okey, tips di sebelah kanan ni. Selain X, huruf lain juga boleh digunakan sebagai pemboleh ubah. Okey, macam cikgu sebutkan tadi, macam ni, M boleh digunakan. Dan pemalar B dan C boleh sifar. A saja tak boleh sifar. Okey, B dan C boleh. Contoh dia macam ni. Okey, kalau tengok kat sini sebenarnya, dia main daripada 0x tambah 5. Tapi dah disebabkan sini kosong, jadi X ni terhapus. Okey, jadi di sini B. Maksudnya B dia kosong. B dan C tak apa kosong. Okey, yang penting yang X kuasa 2 ni wujud. Pemboleh ubah lain tak ada, tak apa. Okey, so cikgu harap jelas yang tu. Ada apa-apa soalan boleh terus PM cikgu. Okey, kita teruskan. Okey. Okey, jadi cikgu minta buka muka surat 4. Okey, di bahagian bawah sekali. Okey, so ditulis kat situ, semua ungkapan kuadratik boleh ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan keadaan A tak sama dengan kosong. Okey, di mana dia kata A ialah perkali bagi X kuasa 2. Ni A, kawan dia adalah X kuasa 2. So, kalau soalan tanya berapakah A, carilah yang duduk di sebelah X kuasa 2. Okay, A adalah perkali X kuasa 2. B ialah perkali X. Okay, B kawan dengan X. Dan C ialah pemalar. Dia tak ada kawan apa-apa. Okey. Mengapakah A dan B disebut perkali dan C disebut pemalar? Okey, kenapa begitu? Okey, sebab dia tak ada pemboleh ubah di sebelah dia. Okey. So, kita tengok pada muka surat seterusnya. Okey, praktiskan diri 1.1a. Okey. So, cikgu minta terus buka muka surat 7. Okey, buka muka surat 7. Okey. Jadi dalam muka surat 7 ni, dia ada kat situ QR code. Kamu boleh imbas dan kamu boleh try guna GeoGebra ni untuk tengok bentuk graf. Okay, bila dia ubah ke kiri dan ke kanan. Okay. Okay, so tengok di sini. Okay. Bagi graf fx. Okay, fungsi ni fungsi. Okay, fungsi kuadratik. Okay. AX kuasa 2 tambah BX tambah C, A tak sama dengan kosong. Hanya terdapat dua bentuk graf sahaja. Okey, ini adalah dua bentuk graf yang boleh wujud daripada kuadratik. Okey, kuadratik ni dia melengkung. Okey, sama ada graf yang tersenyum ataupun graf yang mulut masam. Okey, ni enggak mulut lah. Okey, jadi graf yang tersenyum ni adalah untuk nilai A. A yang duduk kat depan ni nah. Nilai A yang positif. Okey, orang positif selalu senyum. Dia senyum. Okey, jadi kalau kamu dapat persamaan tu, A dia ni positif, maksud dia A lebih besar daripada kosong, maka bentuk graf dia akan jadi bentuk senyum. Okey, tapi kalau A dia kecil daripada kosong ataupun A dia bernilai negatif, okey, graf tu akan jadi bentuk mulut masam. Orang yang negatif selalunya bermuka masam. Okey, jadi yang penting tengok di A. A positif senyum, A negatif masam. Okey, dan bentuk graf melengkung bagi kuadratik digelar sebagai parabola. Okey, bentuk graf melengkung bagi fungsi kuadratik digelar sebagai parabola. Okey, jadi kita tengok fungsi kuadratik. Okey,
di bawah dia tu. Okey, dia ada lukis graf fungsi kuadratik ada dua, satu yang masam, okey, satu lagi yang senyum. Okey, bila kita lukis masam macam ni, okey, masam akan ada satu titik di atas sekali graf ni. Ni di atas sekali. Dan kita akan panggil, kalau graf masam macam ni, titik dia duduk kat atas kan, jadi kita akan panggil titik dia sebagai titik maksimum. Maksimum maksud dia duduk dekat atas sekali. Okey, sebab tu kita tahu maksimum atas sekali. Ingatlah, graf masam ataupun graf yang A dia kecil daripada kosong ataupun A dia negatif, dia mempunyai titik maksimum sebab dia duduk di atas. Okey, kalau graf kuadratik yang senyum yang A dia positif ataupun A lebih besar daripada kosong, titik dia duduk bawah sekali kat sini. Dan titik di bawah sekali ni kita panggil titik minimum. Sebab dia duduk di bahagian bawah sekali. Okey. Jadi, buka muka surat yang seterusnya. Okay, iaitu muka surat 8. Okay, so di muka surat 8, okay, ada juga dia minta kamu imbas QR code. Okay, so awak boleh imbas di sini dan boleh tengoklah langkah-langkah apa yang dia nak tunjuk. Okay, so kita tengok di sini. Okay, di bahagian bawah sekali, dia ada tulis apakah paksi simetri. Tadi kita berkenalan dengan titik maksimum dan titik minimum. Yang ni kita nak berkenalan dengan paksi simetri. Okey, jadi paksi simetri ni kalau awak belajar, dia adalah garis yang duduk tengah-tengah, yang kiri dan kanan dia adalah sama. Okey, jadi kalau untuk kuadratik tu, paksi simetri dia duduk tengah-tengah. Okey, paksi simetri tengah-tengah. Dan di paksi simetri ni, bila kita garis kan, dapat paksi simetri. Macam mana nak cari? Saya kita tengok di sini. Okey, bila kita garis paksi simetri ni, dan bila dia berlaga pada persamaan kuadratik ni, kamu akan mendapati paksi simetri ni akan membelah titik. Kalau graf tu masam, dia akan membelah titik maksimum. Okay, kalau graf tu senyum, paksi simetri ni akan membelah titik minimum. Okay, jadi di paksi simetri ni lah yang akan membantu kita mencari titik minimum dan titik maksimum. Okey, dan cara kita nak dapatkan paksi simetri adalah dengan menggunakan fungsi formula di sebelah kanan ni, iaitu kita mencari nilai X. Kita mencari nilai X dengan menggantikan nilai negatif B per 2A. B ni dapat dari mana? B ni dapat daripada AX kuasa 2 tambah BX tambah C ni. Yang dekat ni. Nilai number di sebelah B. Dan A kita dapat dari mana? Yang duduk di sebelah X kuasa 2. Okay, so kita guna formula ni untuk mencari nilai X. So, contohnya, ni graf dia. Ni paksi X, ni paksi Y. Okay, jadi kita dapat X dia kat sini. Contoh dia X ni kita kira-kira dapat X sama dengan 2. Jadi kita akan gariskan di sini. X sama dengan 2. Barulah kita dapat mencari titik minimum dia. Ni titik minimum. Barulah kita dapat nilai di sini untuk kita baca koordinat titik minimum. Okey, so kita tengok contoh. Okey, so contoh ni ada dalam muka surat 9 di rangsangan minda 6. Okey. Okey, dengan menggunakan pembaris, lukis paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Okey, jadi ini fungsi kuadratik yang pertama untuk soalan A. Okey, jadi ini adalah fungsi dia untuk A. Ini fungsi dia. Jadi bila diberi fungsi, kita akan mencari paksi simetri dulu. Okey, dia suruh cari paksi simetri. So untuk A ni dia dah bagi siap-siap kat kamu. Nampak?
Tapi kita cuba nah. Okey. Formula untuk mencari paksi simetri adalah X sama dengan negatif B per 2A. Okey. Daripada fungsi kuadratik ni, kita keluarkan dulu A berapa, B berapa. Okey, so kalau kita tengok kat sini, A dia adalah, okey, kalau X kuasa 2 maksudnya di tepi ni adalah 1. Dan B dia, B duduk di sebelah X. Okey, jadi B dia ambil tanda dia sekali. B dia adalah negatif 2. Okey, jadi kita dah dapat A dan B. Kita ambil nilai A dan B masuk dalam persamaan. Okey, negatif B adalah negatif 2. Okey. Sorry dah. Gangguan sikit. Okey. Dan A yang kita dapat adalah 1. Jadi bila kita ganti masuk negatif darab negatif, buka kurungan, dapat 2 per 2 darab 1, 2. Jadi kita akan dapat nilai X adalah 1. Okey, jadi kita dah dapat nilai paksi simetri. Kita pilih X sama dengan 1 kat sini. Dan kita akan gariskan macam yang dibuat di sini. Okey, so bila kita gariskan, ini paksi simetri. Soalan dia minta, okey, dia minta paksi simetri je kan, tapi tak apa, kita cari dia punya titik. Mari kita cuba cari titik dia, okey. Jadi cikgu kata tadi paksi simetri akan membelah titik maksimum ataupun minimum bergantung kepada graf jenis mana. Okey, graf ni adalah graf yang tersenyum. Jadi graf yang tersenyum dia akan dapat titik minimum. Okey, so mana ni? Okey, ni paksi simetri tak belah lagi. Okey, dia dah belah. Okey, so di sinilah titik minimum sebab dia duduk bawah kan. Okey, so jom kita baca koordinat titik minimum. Kita baca X dulu baru kita baca Y. Okey, so X dia 1, Y dia negatif 1. Okey, daripada ini. Okey, jom kita tengok soalan seterusnya. Okey. Okey, soalan B. Mari kita cari dia punya paksi simetri. Okey, kita tulis formula dulu. X sama dengan negatif B per 2A. Okey, so mari kita tengok di sini dan kita listkan di sini. Okey, dia punya nilai A, B dan C tak payahlah. Sebab dalam ni adalah B dengan A je. Okey, jadi A ada pada perkali X kuasa 2. Jadi ni X kuasa 2. Jadi A kita adalah 2. Dan B adalah perkali bagi X. So ini X. So B kita adalah 4. Okey, tidak ada nilai negatif di sini. Okey, jadi kita akan masuk. Okey, B negatif. Okey, B kita adalah 4. Buat dengan cikgu nah. Okey, dan A kita adalah 2. Okey, so kita akan dapat negatif 4 per 2 darab 2, 4. Maka kita akan dapat X sama dengan negatif 1. Okey, so kita punya paksi simetri X sama dengan negatif 1. Maka kita cari pada X sama dengan negatif 1 ada di sini. Okey, jadi kita akan ambil pembaris. Okey, sekejap. Okey, jadi kita akan ambil pembaris dan kita akan gariskan pada X sama dengan negatif 1. Okey, jadi bila kita garis, Allah, cikgu garis pendek Okey, kita garis sampai bawah. Okey, jadi bila kita garis, apa yang kita dapat? Okey, tarik. Oh, kita dapat dia punya titik minimum. Okey, sebab graf ni graf tersenyum. Okey, jadi di sini titik minimum. Kita cuba baca. Kita baca X dulu, negatif 1.
Dan Y bila kita tarik, Y dia adalah negatif 5. Okey, daripada paksi simetri kita dapat mencari titik minimum dan juga titik maksimum. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan C. Okey, kita macam biasa kita buat apa? Kita tulis formula. Okey, so formula adalah X sama dengan negatif B per 2A. Buat sama-sama dengan cikgu. Okey, so kita listkan dulu A, B dan C. Okey, A dia adalah kali bagi X kuasa 2. Jadi A dia adalah negatif 2. Okey, pastikan ambil negatif sekali. Okey, B adalah perkali bagi X. Jadi B ada di sebelah X. B sama dengan 4. Kita ganti masuk. Negatif B kita 4. Okey, A kita negatif 2. Okey, jadi kita akan dapat negatif 4. 2 darab negatif 2. Okey, 2 darab negatif 2 adalah negatif 4. Maka negatif 4 bagi negatif 4, X sama dengan 1. Jadi kita dapat persamaan paksi simetri kita adalah X sama dengan 1. Dan kita akan cari di mana X sama dengan 1. X sama dengan 1 ada di sini. Okey, kita ambil pembaris dan kita mula menggaris. Okey, cikgu nak kamu pun garis juga. Okey, jadi bila kita garis, kita akan dapati paksi simetri akan terkenal pada graf kuadratik ni. Okey, jadi di sini dia terkenal tang ni lah. Dan di sinilah kita panggil dia sebagai titik. Yang ni titik maksimum sebab dia duduk tinggi. Okey, so kita baca koordinat dia. Baca X dulu 1 dan Y dia 4. Okey. Okey, cikgu harap faham macam mana. Okey. So, perbincangan ada di bawah. Apakah hubungan antara paksi simetri graf fungsi kuadratik dengan paksi Y? So, kalau kita tengok tadi yang kita lukis, hubungan dia adalah selari. Cuba kita tengok tadi. Bila kita lukis, okay, cikgu padam dah kan. Okay, bila kita lukis, tadi kita dapat Allahu Akbar. Itu dia, gelojoh lah cikgu. Okay, so cikgu tarik ni ya. So, dia tegak macam tu kan. Cuba kita tengok. Dia selari. Okay, selari. Jarak di antara paksi X dengan dia semua sama. Okay, so paksi simetri untuk kuadratik dengan paksi Y adalah selari. Okay. Apakah hubungan antara paksi simetri graf dengan kedudukan titik maksimum atau titik minimum? Okey, jadi apakah hubungan dia? Ni dia lah. Ni adalah selari. Setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri yang akan melalui titik maksimum ataupun minimum. Okey, jadi hubungannya dia akan lalu titik maksimum atau titik minimum bergantung kepada jenis graf. Okey. Jangan cikgu harap faham lah nah. Okey. Okey, so thank you. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.